Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini kami daripada Kumpulan 4 akan membicarakan ataupun menjelaskan berkenaan dengan isu terkini yang telah terjadi di negara kita, iaitu kes penderaan budak-budak LKU, di mana iaitu kes Bella. Jadi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Nur Zikri bin Muhammad Isyamuddin, selaku bagi moderator dalam menerangkan ataupun membahaskan berkenaan dengan isu kes Bella ini. Jadi panel yang terlibat dalam pembicaraan ini adalah, yang pertama adalah Azral Aswad bin Abang Rosli, kemudian Muhammad Amirul bin Safarudin, dan juga Naufal Hakimi bin Jamaluddin, dan juga Muhammad Najmuah bin Muhammad Salihuddin, dan terakhir adalah Afif Syauqi bin Khairul Anwar. Sebelum itu kita ingin bertanyakan soalan. Saya ingin membahaskan ataupun menerangkan serba sedikit berkenaan dengan hal ini. Jadi pada Julai 2021 ni, sebuah kes penderaan terbongkar di sebuah rumah penjagaan kanak-kanak yang bernama Rumah di Rumah Pansa Irama Wangsa, yang melibatkan seorang mangsa dikenali secara umum sebagai Bella, yang berumur 13 tahun dan turut menghidapi sindrom Down. Jadi penderaan ini dipercayai dilakukan oleh pengasas rumah penjagaan itu, iaitu Siti Bainun Ahad Razali. Jadi kes ini mendapat satu pemerhatian terhadap seluruh negara dengan pelbagai bentuk solidariti diajukan terhadap Bella. Jadi kita dapat lihat berkenaan dengan hal kes Bella ni tidak disia-siakan. Ramai masyarakat mengambil tahu dan bertanggungjawab dalam membela Bella ini yang telah didera oleh seorang insan yang tidak bertanggungjawab. Jadi pada 6 Julai ini, satu lawatan telah dilaksanakan ke pusat. Jadi terdapat satu aduan berkenaan dengan jangkitan COVID-19 dalam kalangan pekerja rumah penjagaan itu. Lawatan pemeriksaan ini membawa kepada penemuan Bella ni dengan kelucuran teruk pada dada, tangan dan leher, serta kesan luka dan peha sebelum dibawa ke Hospital Kuala Lumpur bagi rawatan. Jadi pemeriksaan lanjutan itu mendapati bahawa pusat penjagaan itu sedang dalam proses pendaftaran sebagai pusat penjagaan sah, dan disita securuh selepas kes terbongkar. Jadi kes ni dapat pemerhatian yang sangat tinggi terhadap masyarakat di negara kita. Sebab apa? Telah disebarkan oleh seorang insan di media sosial untuk memberikan satu pemerhatian terhadap masyarakat yang lain berkenaan dengan kes Bella ni. Jadi bila mana sudah di-viral ataupun dimuat naik di media sosial, maka masyarakat ni terasa terkesan dengan kes Bella yang kes Bella yang terjadi pada budak OKU ini, yang tidak bersalah ini. Maka perkara tu perlu dibendung dengan lebih baik. Cakap kita kena ambil tindakan terhadap insan yang tidak bertanggungjawab itu, yang mendera di mana mendera seorang budak OKU yang tidak tahu apa-apa. Jadi itu saja saya boleh bahaskan berkenaan dengan kes Bella ni, yang saya dapat lihat berkenaan penderaan yang tidak masuk akal terhadap seorang insan ataupun seorang budak yang OKU tidak tahu apa-apa. Jadi dengan itu saya ingin bertanya kepada panel-panel yang terlibat dalam hal untuk menerangkan ataupun membahaskan tentang kes Bella ini yang telah terjadi terhadap
budak OKU yang telah didera ini. Maka saya akan ajukan soalan ini terhadap Afif, yang di mana adalah panel pertama yang saya akan ingin bertanyakan soalan. Okey Afif. Jadi dalam kes Bella ini ada dalam satu situasi yang kian hangat berkenaan dengan kes Bella ini yang mengejutkan seluruh negara. Jadi saya nak bertanyakan kepada Afif berkenaan dengan apakah kronologi peristiwa yang telah berlaku pada kes Bella ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada pihak moderator kerana telah menjemput saya menghadiri forum pada malam ini. Seterusnya saya akan menjawab persoalan yang ditanya oleh moderator tentang kronologi kes Bella ini. Kronologi kes yang membabitkan seorang gadis kelainan upaya OKU dikenali sebagai Bella yang dipercayai didera sedang diperkatakan ramai. Rata-rata warga maya berasa kecewa, geram serta marah sesulan melihat foto dan video yang memaparkan keadaan fizikal Bella. Bella mengalami kecederaan fizikal pada tangan, dada, leher dan peha dipercayai melecur teruk. Remaja berusia 13 tahun yang dilahirkan dengan penyakit sindrom Down itu didakwa didera di sebuah kondominium di Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Kemudian saya akan menceritakan ataupun usulkan fakta-fakta mengenai Bella yang diceritakan oleh aktivis serta gurunya. Yang pertama, Bella ditemui sekitar berumur 8 tahun lalu mundur mandir seorang diri tanpa penjaga di setiap lorong tanpa hala tuju di Kuala Lumpur. Yang kedua, ada pihak yang mendakwa adik Bella ni merupakan anak yatim piatu, namun dakwaan tersebut tidak dapat disahkan secara rasmi. Tetapi tiada pihak pun yang tampil untuk menuntut Bella ni sebagai anak mereka. Dan yang ketiga, apabila ia dilaporkan kepada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat yakni JKM, pihak JKM mengambil Bella dan menempatkan beliau di Rumah Sinar Harapan Tengku Ampuan Najihah, yakni pusat jagaan yang pertama Bella duduki daripada umur 8 tahun sehingga berumur 12 tahun. Kemudian Bella dibawa ke Mahkamah Kanak-kanak untuk disambung perintah penjagaan di rumah kebajikan tersebut. Dia dikatakan gembira tinggal di sana. Seterusnya ada penjaga yang dipanggil Abah dan juga Mak yang sangat mengasihi Bella di sana. Kiranya Abah dan Mak ni mereka betul-betul rapat dengan Bella dan menjaga beliau sepenuh kasih sayang. Yang keenam, semasa berada di mahkamah, kebetulan pengasas rumah bonda Siti Baiknun, yakni orang yang didakwa, ada di sana untuk uruskan hal mahkamah anak-anak lain. Apabila melihat adik Bella, Siti Bainun meminta hakim memberi peluang kepadanya untuk menjaga Bella. Siti Bainun mendakwa dia menyukai kanak-kanak itu. Semenjak itu, Bella dibawa dan menetap di rumah bonda sejak Julai 2020 sehingga hujung Oktober 2020 kerana Siti Bainun tinggal di situ. Penghuni rumah bonda sempat berkenalan serta bermesra dengan Bella yang menetap lebih kurang 4 bulan di sana. Selepas itu, Bella dibawa menetap bersama Siti Bainun di kondominium miliknya. Sukarelawan rumah bonda terputus hubungan dan tidak lagi menerima kabar berita mengenai Bella semenjak beliau tinggal bersama Siti Bainun. Sekitar Februari atau Mac 2021, sukarelawan rumah bonda berjumpa dengan adik Bella di kondominium berkenaan. Ketika itu Bella belum ada kesan
kecederaan fizikal. Namun Bella ada memaklumkan dia tidak mahu tinggal bersama Siti Bonda. Siti Bainon. Maafkan saya. Kemudian Siti Bainon bagaimanapun dikatakan menolak dan meminta sukarelawan tersebut untuk tidak masuk campur dalam hal urusan Bella. Kemudian pada tarikh 23 Jun 2021, kesemua penghuni rumah bonda termasuk yang menetap di kondominium dikuarantin kerana jangkitan COVID-19. Ketika itu semuanya terdedah. Luka yang dialami Bella tidak dapat disorok lagi daripada pengetahuan doktor serta sukarelawan rumah bonda. Dari situ bermulalah adik Bella disyaki didera. Penderaan yang dialami oleh Bella mengikut pendedahan saksi. Yang pertama, dipukul dengan penyangkut baju sehingga patah. Yang kedua, dikurung dalam bilik dan tidak dibenarkan bermain dengan kawan-kawan yang lain. Yang ketiga, dipaksa berdiri hadap dinding dari jam pagi sehingga penghuni masuk tidur. Yang keempat, disimbah air panas dengan kerap. Yang kelima, dipaksa makan lagi sendiri sehingga muntah namun dipaksa untuk makan lagi. Dan yang keenam, Bella dibogilkan serta diikat dan dibaringkan sebelum dicurahkan air panas beruap daripada mesin penapis air pada bahagian tertentu. Pengasuh Bella yakni Siti Bainon mengakui tidak bersalah atas dua tuduhan, iaitu mengabai dan menganiaya remaja itu mengalami kecederaan fizikal serta emosi di sebuah kondominium di Wangsa Maju antara Februari dan Jun 2021 mengikut Seksyen 31/1/A Akta Kanak-Kanak 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara 20 tahun atau denda RM50,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Kes Bella mendapat perhatian daripada rakyat Malaysia termasuk Tunku Mahkota Johor, Major Jeneral Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim yang lebih dikenali sebagai TMJ dan serta isterinya iaitu Cik Puan Besar Khalida Bustaman. TMJ berkenan untuk menawarkan perkhidmatan peguam baginda serta peguam pemerhati bagi kes Bella. Itu saja kronologi yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Seterusnya saya akan serahkan kembali kepada pihak moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih terhadap panel Afif yang telah menerangkan serba sedikit berkenaan dengan peristiwa yang telah berlaku pada kanak-kanak OKU yang telah didera itu. Maka jadi saya akan serahkan kepada panel yang kedua iaitu Naufal. Jadi persoalannya saya nak bertanya, dalam kes Bella ni, apakah punca ataupun sebab yang telah menimbulkan isu berkenaan sehinggakan tercetusnya satu pertanyaan? Jadi saya ingin panel Naufal menerangkan sebersikit berkenaan dengan soalan yang dipertanyakan tadi. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Moderator Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, seterusnya saya akan menerangkan punca ataupun sebab yang telah menimbulkan isu ini. Sebelum itu saya nak membacakan satu hadis, iaitu dalam sebuah hadis Ibnu Majah yang bermaksud sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik, dan seburuk-buruk rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim dan dia diperlakukan dengan buruk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Okey, Bella ini didera secara mental pada bulan Februari dan pada bulan Februari 2021 dan manakala fizikal pula bermula pada Mac 2021.
ada seorang penghuni yang sekali dalam rumah penjagaan itu telah menggigit perut Bella atas suruhan Siti Bainun itu. Dan yang gigit Bella itu ialah bernama Yasmin Nahar Muhammad, iaitu orang yang sekali duduk dalam rumah jagaan itu. Siti Bainun ini mengarahkan si adik Yasmin ini membuat demikian atas kerana beliau tidak mengikuti arahan. Dan arahannya adalah untuk berdiri di hadapan di bahagian lobi sebuah unit kondominium yang didiami mereka. Dan selepas itu si adik Yasmin ini membela sebagai hukuman kerana tidak mendengar cakapnya. Dengan si adik Bella itu OKU dengan si adik Bella itu OKU lagi. Allah, semoga kita dijauhkan oleh sifat yang begitu. Dan ada lagi satu, apa yang saya dapat makluman semalam, Siti Bainun ini start tidak suka adik Bella ini kerana ia menarik langsir bilik hingga tercabut. Oleh disebabkan satu saja ia boleh disebabkan ia start menarik lansir bilik itu. Siti Bainun ini dia dah tak suka dah si adik Bella ini. Okey, sekian daripada itu saja. Saya serahkan pada tuan moderator Zikri. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih pada panel Naufal yang telah menerangkan berkenaan apa yang saya bertanya tadi lah. Terima kasih. Saya mendengar dengan penjelasan itu dengan lebih jelas berkenaan kes yang telah terjadi ini. Maka saya akan serahkan kepada panel yang ketiga yang saya ingin bertanyakan soalan berkenaan dengan kes Bella ni. Saya akan serahkan kepada panel Azral. Jadi jika kes Bella ini tidak dapat untuk dibela ataupun memberikan keadilan dalam kes ini, apakah kesan atau akibat yang akan berlaku jika hal ini tidak dibendung? Jadi itu soalan saya terhadap panel Azral lah. Semoga Azral dapat menerangkan sedikit berkenaan dengan soalan saya tanya tadi. Terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih kepada moderator kita, Muhammad Zikri. Okey, baiklah, saya akan jawab soalan apa yang disampaikan Dr. Zikri. Okey, jika kes Bella ini tidak dapat dibela ataupun memberi keadilan dalam kes ni, okey, kesan atau akibat yang berlaku jika tidak dibendung mungkin akan memberikan kesan signifikan ke atas tahan kesihatan kanak-kanak macam Bella tu lah, macam kes sindrom Down. Okey. Di samping itu, penganiayaan yang dilakukan boleh menyebabkan pelbagai kesan terhadap perkembangan fiziologi dan fizikal terhadap kanak-kanak. Okey. Okey, terdapat beberapa kesan yang mungkin berlaku terhadap kesihatan dari segi mental akibat penderaan yang dihadapi, termasuk macam boleh menjadi kemurungan, suka macam fokus nak tidur, macam tak selesa untuk disentuh dengan fizikal, macam itulah. Akibat dia macam bila dah selalu didera, dia macam jadi murung, takut dengan orang sekeliling. Okey, impak fizikal. Kesan fizikal penderaan adalah penting untuk mengetahui tentang penganiayaan yang berlaku. Untuk kita boleh melanjutkan untuk melindungi kanak-kanak daripada penderaan yang diabaikan. Okay. Contoh macam kes Bella, macam tanda-tanda dia dah didera macam kesan lecuran air panas yang badan dengan lebam apa semua, bengkak-bengkak, penderaan itu semualah, dipukul dengan hanger apa semua. Okey. Jika
apa kata, jika hal ni tidak dibendung, mungkin membawa keburukan kepada kanak-kanak lain lah. Macam bila kanak-kanak lain, kita tengok macam situasi Bella, kanak-kanak yang lain mungkin akan berasa takut. Yalah, macam takut nak rapat dengan orang dewasa, takut dipukul apa semua, dianiaya. Maklumlah, bukan setakat Bella aja, kadang-kadang dekat sekolah pun isu buli-membuli tu jadi macam perkara biasa tanpa tahu akibat apa semua. Jika tak diatasi, mungkin akan membawa padah yang buruk. Macam boleh menjadi bau kes bunuh. Tak kira lah umur macam umur dari 10 tahun macam tu lah ke atas. Orang takkan pandang dari segi umur. Orang akan pandang dari segi macam kepuasan hati orang. Kalau nak buli lah. Asalkan puas. Sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada panel Azral yang telah menerangkan mengenai dengan kesan ataupun akibat yang akan berlaku bila hal ini tak dibendung. Jadi bila mana adanya kesan tersebut, maka pastinya ada cadangan untuk mengelakkan hal ini berlaku pada budak-budak OKU ini ataupun budak-budak yang tak bersalah ini. Jadi saya akan serahkan kepada panel yang keempat, iaitu panel Amirul. Jadi di sini saya ingin bertanyakan, apakah cadangan yang perlu dilaksanakan bagi memberikan penyelesaian masalah ataupun mengatasi hal yang telah berlaku ini dalam kes Bella ini. Jadi saya ingin ingin penjelasan terhadap kes ini. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada tuan moderator. Okey, cadangan atau cara yang perlu kita ambil untuk mengatasi masalah kes dera ni, bukan sekadar kes Bella tapi kes dera yang lain. Ada banyak, tapi apa pun saya cuma nak tekankan empat cara mengatasinya. Yang pertama, kerajaan perlu memeriksa latar belakang sesebuah pusat pengasuh kanak-kanak. Hal ini kita dapat mengenal pasti sebuah organisasi dengan mudah. Selain itu, dapat memastikan pekerja-pekerja mereka yang benar-benar layak dan tiada rekod jenayah. Yang kedua pula, ketua komuniti ataupun ketua kampung lah juga perlu bekerjasama untuk sentiasa menasihati ibu bapa yang tinggal di kawasan mereka mengenai pentingnya taska berdaftar. Hal ini kita tahulah bila taska ataupun sebuah pusat pengasuh yang berdaftar ni dia akan mempunyai sijil kebenaran untuk mengadakan perkhidmatan tersebut, dan itu semestinya dijaminlah keselamatan mereka. Nombor 3 pula, pihak pengasuh taska perlu menunjukkan sijil pendaftaran kepada ibu bapa ketika ibu bapa hendak menghantar anak mereka memasuki taska atau untuk hantar pengasuh lah. Sebabnya kita nak ibu bapa akan bertambah keyakinan dia bila dia hantar anak dia. Jadi dia tak risaulah anak dia akan jadi apa-apa dari segi keselamatan ke kesihatan ke kan. Jadi dia ada rasa keyakinan lah kan, dan selamat untuk anak-anak mereka. Okey, yang keempat last sekali, mengikut laporan pada tahun 2020, terdapat 25 kaki tangan sahaja mengendali talian khusus, iaitu talian kasih pada bulan Januari sehingga 26 November 2020. Panggilan ini tidak memadai kerana menerima 272 panggilan sehari sahaja. Perkhidmatan ini saya cadangkan perlu diperluaskan lagi dari segi sektor keseluruhannya secara berfasa dengan sistem-sistem yang lebih lebih moden, lebih canggih lah.
di setiap stesen-stesen tempatan di semua negeri. So itu sahajalah cadangan-cadangan yang saya rasa begitu penting yang perlu ditekankan demi mencegah atau menyelesaikan masalah kes pencegahan kes dera ini lah. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada panel terakhir kita, panel Amirul, kerana sudi menerangkan pelbagai cadangan berkenaan dengan apa yang perlu kita lakukan apabila terlibat dalam kes bela ini. Maka dengan itu, segala soalan yang telah saya ajukan kepada panel-panel yang terlibat dalam hal ini, maka kita telah pun berakhir dengan pertanyaan mengenai cadangan dan juga kesan dan juga kronologi peristiwa ini berlaku bagaimana, kemudian apa punca dia. Maka dengan itu kita akan menyimpulkan ataupun memberikan kesimpulan terhadap kes ini yang telah terjadi pada budak OKU, iaitu di mana kes bela inilah. Jadi saya akan bertanyakan satu soalan lagi terhadap panel yang terakhir, iaitu panel Najmi, yang akan menerangkan sedikit berkenaan dengan kesimpulan terhadap hal ataupun perkara yang kita bahaskan ini. Jadi soalan dia adalah apabila jadi soalan dia, saya nak bertanya, apabila kita dah mengetahui tentang kes yang kian hangat ini, iaitu kes penderaan kanak-kanak OKU ini, jadi apakah kesimpulan yang terperinci yang anda faham dengan teliti apabila kes bela ini terjadi pada adik bela inilah dan juga kanak-kanak yang lain. Jadi apakah kesimpulan yang dapat disimpulkan berkenaan dengan hal ini? Jadi dipersilakan panel Najmi untuk jelaskan berkenaan hal ini. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator kerana sudi menjemput saya ke dalam forum pada petang ini. Dan terima kasih juga kepada barisan panel yang telah menjelaskan tentang isu yang kita telah bincangkan. Okey, untuk kesimpulan yang boleh saya bahaskan ialah apa yang boleh kita belajar dalam isu ini ialah pentingnya sesebuah pertubuhan itu mendaftarkan pertubuhan mereka kepada Jabatan Kebajikan Malaysia. Kerana seperti mana yang saya fahamkan bahawa Pusat Kebajikan Rumah Bonda ini tidak berdaftar, bermaksud tiada lesen untuk mereka melakukan operasi. Hal ini jelas dapat kita fahami bahawa masalah pertama yang dilakukan oleh pengasas rumah bonda itu adalah tidak mendaftarkan lesen mereka kepada Jabatan Kebajikan Malaysia. Oleh yang demikian, wujudlah sikap kurang profesional di kalangan ahli pertubuhan atau tiada kod etika yang berlaku di dalam pertubuhan ataupun di sesebuah organisasi tersebut, yang mana mereka lakukan organisasi itu tanpa mengikut kod etika. Jadi bila tiada kod etika dalam sesebuah organisasi itu, maka mereka akan ditimpa masalah ataupun ditimpa masalah lah kerana tiada guideline ataupun satu peraturan yang mereka boleh lakukan. Tuntasnya semua lapisan masyarakat perlu mengambil iktibar daripada isu ini dan mengambil pembelajaran bahawa pentingnya sikap profesional ataupun pentingnya sesebuah organisasi itu memiliki berdaftarkan organisasi mereka ke dalam Jabatan Pendaftaran Malaysia.
Dan penting juga untuk sesebuah organisasi itu memiliki pengurusan yang benar agar semua pekerja boleh mengikuti etika kerja yang betul sekaligus dapat menghindarkan daripada masalah ini berlaku ataupun isu ini berlaku. Itu saja yang boleh saya simpulkan untuk kes ataupun isu adik Bella ini. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, terima kasih kepada panel Najmi kerana telah menjelaskan sedikit berkenaan dengan kesimpulan yang saya bertanyakan tadilah berkenaan dengan hal yang kita bahaskan ini. Maka apabila telah pun kita menyimpulkan dalam hal ini ataupun berakhirnya kesimpulan ini, maka berakhirlah kita punya pembincangan atau pembincangan berkenaan dengan hal yang telah berlaku ini, yang telah melibatkan penderaan kanak-kanak yang di usia bawah umur dan juga yang OKU lagi. Jadi saya sebagai selaku moderator dalam pembincangan ataupun forum yang kita telah bahaskan berkenaan dengan kes Bella ini, berterima kasih kepada semua panel yang sudi terlibat dalam hal ataupun sudi untuk join sekali dalam menerangkan kes Bella yang telah berlaku baru-baru inilah. Jadi dengan itu saya selaku moderator ingin memohon maaf kalau ada salah bahasa dan tersalah kata dalam pembicaraan tentang hal ini. Saya mohon maaf dan juga saya juga jelas mendengar apa yang telah dijelaskan oleh semua panel-panel yang telah saya bertanyakan soalan tadilah. Jadi dengan itu berakhirlah forum kita pada hari ini dalam menerangkan ataupun menjelaskan hal kes Bella ini. Jadi dengan akhir kata saya dengan akhir kata macam saya cakap tadi, saya mohon maaf atas apa yang tersalah katalah tadilah. Jadi sebagai kata wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.